untuk menambahkan pahala-pahala daripada ibadat yang wajib. Okey, terus. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. Okey. Telah mengetuk oleh Nabi SAW akan Fatimah dan Ali. Mengetuk di sini maknanya mengetuk pintu rumah. Lailatan pada satu malam untuk semayang. Maknanya Nabi SAW bila dia semayang malam ataupun dia berqiyamul lail, digerak anak menantu dia bangun. Dalam hadis yang lain, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Mishkat Masabih, bila seorang suami dia bangun awal, dia kena gerakkan isteri dia untuk bersama-sama berqiyamul lail. Kalau isteri pula terbangun awal lebih daripada suami duk masih tidur, maka digalakkan kepada isteri untuk menggerakkan suami dia. Sehingga dalam hadis menyebut, boleh isteri ambil air percik kepada muka. Suami itu bagi segar, bagi sedar. Kerana bila kita tidur ni dan nyenyak, mata kita jadi berat, kita nak buka. Apatah lagi kita nak bangun, nak menggerakkan badan, nak buka mata pun jadi berat. Boleh dipercikkan air ke muka, tidak dianggap sebagai isteri seorang yang derhaka kepada Allah. Kerana cara dia kafiat ataupun cara dia nak membangunkan suami dia. Memang disebut dalam hadis Nabi. Jadi Nabi ni bukan dia saja buat, dia menggalakkan keluarga dia dan juga umat dia untuk sama-sama berqiyamul lail. Inilah yang termasuk di dalam bab apa tuan-tuan? Kita belajar kan? Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kalau kita kuat mengaji, kena ajak anak isteri kita mengaji sama. Kalau kita berqiyamul lail, kena bangunkan anak isteri kita sama. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sebahagian kita ni kadang-kadang jenis kaki tok lebay. Kaki masjid, kaki surau, kaki mengaji. Bila sebut kaki ni apa maksud? Apa maksud kaki? Lagi tuan-tuan angkat kaki ni kaki. Apa maksud kaki? Tuan-tuan apa angkat kaki masing-masing? Inilah kaki. Maksudnya orang yang melazimi sesuatu perbuatan dipanggil kaki. Kaki judi, kaki arak, kaki kedai kopi, kaki lara. Maknanya orang yang biasa buat kerja tu dipanggil kaki. Kadang-kadang kita ni jenis kaki masjid, kaki surau, kaki ibadat lah. Tetapi anak isteri kita tak bawa sekali. Tak suruh dia mengaji. Kalau kita qiyamul lail, kita saja kan. Kalau kita kuat mengaji, kita sahaja. Jadi kalau Nabi ni dia ajak sekali. Okey, terus. Okey, tadi kita nak sebut apa? Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Surah apa? Sebab apa entah boleh jawab, dia tak boleh jawab. Walaupun dia berhafal banyak pada entah. Sebab apa? Sebab dia hafal dari belawai, entah hafal ikut belakang. Secara kebetulan terkena surah tu. Betul tak? Lagi di kondeng Yusuf. Yusuf ni banyak orang dekat nak habis dah. Tapi tak boleh jawab. Sebab secara kebetulan surah tu tak kena lagi. Dia tak lalui lagi. Okey, terus. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة. Okey. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bangun pada suatu malam. Tuan-tuan ingat tak? Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang selalu kita baca dalam kuliah kita, iaitu hadis tentang Allah Ta'ala berada di atas di Ar-Arsh. Juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi. Ada hadis selain daripada Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ada hadis, beberapa hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
Yang tu tak perlu kita nak sanggah lagi. Tak perlu ada andaian daripada mana-mana pihak. Tak boleh kata Allah Ta'ala tak arah. Sedangkan hadis tu ada. Cuma bagi orang tak mengaji, dia mengaji akidah melalui kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kuning je. Sebab akidah dia tak faham, tak belajar melalui Quran, dia tak belajar melalui hadis, dia tak jumpa lah hadis-hadis yang kita baca ni. Okey, terus. وقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة. Okey. Nabi satu malam dia terjaga, lalu dia kata, Maha Suci Allah. Apakah yang diturunkan akan malam ini daripada fitnah? Dia kata apa yang telah diturunkan pada malam ini tentang daripada fitnah. Okey, terus. ماذا أنزل من الفساد من تنزل سواحل الحجرات. Lalu dia kata lagi pembendaharaan. Maknanya rahmat apakah yang telah diturunkan ini? Siapakah yang akan membangunkan isteri daripada biliknya? Okey, terus. يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. Nabi kata apa lagi? Alangkah banyaknya orang-orang yang berpakaian rapi, cantik, elok di atas dunia, tetapi di akhirat besok dia bertelanjang. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ni, Nabi SAW bila dia bangun pada waktu malam, kan di waktu malam ada hadis-hadis yang lain yang Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat. Siapa-siapa yang nak bertaubat kepada Allah Taala dipersilakan. Siapa-siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Ta'ala, dia mintalah kepada Allah Ta'ala akan memperkenankan. Tiba-tiba pada satu malam, Allah Ta'ala memang buka pintu rahmat, pintu kebaikan. Tiba-tiba ramai orang tak bangun malam. Tak minta, sedangkan peluang itu terbentang luas kepada mereka. Apakah musibah ini? Apakah fitnah ini? Apakah fitnah sehingga menghalang kita untuk berqiyamul lail? Bila kita baca hadis-hadis macam ni, kena atas kepala kita. Kalau kita tak qiyamul lail, hadis ni kena atas kepala kita. Nabi terkejut. Sedangkan pintu rahmat dibuka dengan begitu luas. Dan dianggap oleh Nabi SAW satu fitnah. Satu fitnah ni apa dia? Musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi mazalamu minkum wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Surah apa tu? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu. Surah Al-Anfal. Takutlah satu fitnah yang akan menimpa bukan daripada orang yang melakukan kezaliman sahaja, bahkan akan dikenakan kepada orang yang tak buat zalim pun, tak buat jahat pun kena juga. Sebab apa? Para ulama kata, berdasarkan pada ayat-ayat Quran ni, orang yang buat baik tu okey. Tapi kenapa dia kena juga, walaupun dia tak buat jahat, tak buat zalim? Sebab dia tak tegur orang. Sebab tu ada ayat Quran. Apa dia? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah apa? Ali Imran. Kuntum khairu ummatin, dalam ayat yang lain kan? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kesimpulannya memang kena ada orang yang ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Tak boleh kita kata kalau kita ni jenis lebay kita ni. Kita ni jenis betul-betul je. Kaki masjid ke masjid. Tak kira lah kiri kanan, depan, belakang. Masyarakat tak peduli. Tak boleh. Kena ada kumpulan yang mengajak kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itu kena ada. Sebab Nabi ni bukan jenis lebay dia seorang je. Kalau Islam ni untuk individu, bukan untuk umum, bukan untuk masyarakat, maka Nabi SAW dia duduk masjid sudah. Duduk iktikaf di masjid, iktikaf sembahyang, pegang tasbih. Tak. Islam untuk diri sendiri dan juga masyarakat. Sebab itu peranan dakwah untuk ajak orang lain juga sama-sama berpegang teguh dengan agama Islam. Rupanya, di dalam mensyarahkan hadis yang kita bacakan tadi, yang Rasulullah kata apa? Madza unzilal lailata minal fitnah. Ya Rasulullah terkejut, apakah yang diturunkan pada malam ini daripada fitnah? Fitnah tadi kita sebut apa dia? Ujian. Suatu ujian. Ujian ini ada yang berbentuk kebaikan dan juga keburukan. Ujian yang baik maknanya kaya, senang, bagi sihat tubuh badan, umur yang panjang. Itu ujian juga. Ada ujian sakit, demam,
kehilangan harta benda, kematian saudara mara, ujian juga. Semua ujian, senang susah ujian. Sebab Allah Ta'ala kata, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Yang ni confirm tak tahu surah apa. Tahu? Allah Ta'ala uji dengan kebaikan dan kejahatan, untuk maknanya uji dengan kebaikan dan keburukan, senang, sihat tubuh badan, dia nak suruh kita bersyukur. Uji dengan musibah malapetaka ni, dia nak suruh sabar. La'allahum yarji'un. Kita senang pun kena kembali kepada Allah, taat kepada Allah Ta'ala. Susah pun kena taat kepada Allah Ta'ala. Ujian senang susah ni di sisi Allah Ta'ala ni sama je. Miskin kaya sama bagi Allah. Kita je sahaja nampak beza. Orang kaya pun kena taat kepada Allah Ta'ala. Bagi kaya dia suruh bersyukur dan kena taat sebab apa Allah Ta'ala bagi kekayaan tu. Nak suruh melahirkan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia suruh bersyukur. Dia bagi ujian bala musibah, dia suruh sabar. Ketika mentafsirkan, menghuraikan hadis yang kita bacakan tadi, sebahagian daripada fitnah ni rupanya bukan datang Ya'juj je Ma'juj je, datang Dajjal yang orang duk cerita pada akhir zaman kan. Ya'juj Ma'juj datang Dajjalnya. Bukan yang tu je. Sebahagian daripada fitnah ni ulama kata, termasuk kita tak dapat bangun malam. Subhanallah. Berapa banyak fitnah musibah kena atas kepala kita. Termasuk sebab Nabi rasa terkejut. Kenapa orang masih ramai orang tak bangun malam? Apa musibahnya? Apa fitnahnya ni? Sedangkan Allah Ta'ala buka pintu keampunan. Buka pintu rahmat. Dia minta lah nak minta apa pun, aku akan perkenankan. Dalam ayat-ayat lain, Allah Ta'ala sebut kan, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tetapi kita ni tak bangun, maknanya satu sebahagian daripada musibah. Dan ulama sebut, sebahagian daripada kesempurnaan malam, kesempurnaan agama Islam, yang termasuk di dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Subhanallah, saya baca kan. Terkejut tuan-tuan. Sebahagian daripada kesempurnaan agama Islam itu, sebahagian ulama kata kita dapat qiyamul lail. Kalau tidak, Islam tak sempurna. Untuk agama Islam sempurna, tetapi Islam yang ada di dalam diri kita tak sempurna. Cuba bayang, malam ni malam Jumaat kena banyak selawat qiyamul lail. Bukan maknanya mengkhususkan ibadat pada malam-malam tertentu, tak boleh, makruh. Tapi oleh kerana malam ni lebih dituntut. Malam-malam biasa buat ibadat, malam ni lebih tuntut lagi lah. Kalau kita mengkhususkan ibadat pada hari-hari tertentu ataupun malam-malam tertentu, hukum dia makruh. La takhtassu lailatal jum'ati bi ibadatin wa baina layali kan. Jangan kamu khususkan malam-malam tertentu ataupun mana-mana hari dengan ibadat. Itu sebab tu yang ada hukum dia makruh menentukan ibadat pada malam hari tertentu ataupun malam tertentu ataupun hari-hari tertentu. Sebab apa? Sebab dia ada penyerupaan dengan agama lain. Ada agama dia khususkan malam Sabtu ibadat untuk dilakukan ibadat. Ada agama malam Ahad. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah minta izin kepada Rasulullah nak baca kitab Taurat tiap-tiap malam Sabtu. Tiap-tiap malam Sabtu nak baca kitab Taurat. Dia rasa takjub, rasa kagum isi yang terkandung di dalam Taurat. Turunnya ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ni keseluruhannya. Jangan mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang terang. Rasulullah bimbang, takut terpengaruh dengan ajaran Taurat. Sedangkan Quran telah diturunkan oleh Allah, diturunkan Nabi, maka terbatal syariat yang terdahulu. Terbatallah hukum hakam yang ada kepada kitab-kitab samawi yang terdahulu. Takut terpengaruh. Sedangkan Taurat bukan kitab samawi ke? Injil bukan kitab samawi ke? Kenapa tak boleh beramal? Sebab benda tu dah mansuh. Lagi-lagilah kalau kita nak beramal suatu ajaran yang lain daripada agama Islam. Sedangkan kitab yang pernah diiktiraf oleh Allah,
yang diturunkan kepada Nabi. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kitab samawi yang diiktiraf oleh Allah. Tapi apabila ianya telah dibatalkan, dimasukkan, tak boleh nak beramal. Ini duk beramal satu benda yang tak ada dalil dalam mana-mana agama lagi, tak boleh. Ada dalam dalil pun tak boleh. Kalau dalil itu telah dimansuhkan. Dan agama Islam ini, Nabi SAW telah menyebut, dia taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan agama Islam ni putih, bersih. Lailuha kanahariha. Malam seperti siang. Maknanya kalau malam itu gelap, siang itu cerah, maknanya jelas tentang kegelapan malam, jelas tentang terangnya siang. Maknanya agama Islam ni cukup terang. Zaman Nabi, Islam itu syumul, sempurna, lengkap, tidak ada berlaku sebarang tokok tambah terhadap ajaran Islam. Tak ada orang duk ejah. Tak ada siapa berani ejaz. Ejah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi ni tak ada seorang berani buat. Tapi setelah Nabi SAW wafat, masa demi masa berlalu, berganti masa, berganti zaman, pada tahun, maka berlaku perubahan-perubahan terhadap agama Islam. Berlaku tokok tambah di sudut kepercayaan dan di sudut amalan. Sebab itu ulama-ulama dulu dia perang habis-habisan. Dia lawan. Lebih-lebih lagi tentang masalah i'tiqad. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, telah menulis kitab yang dikenali dengan Usulus Sunnah. Yang kita alhamdulillah dah tamat kitab tu, kita belajar kan. Usulus Sunnah. Nak lawan orang yang nak cuba reka, adjust, tokok tambah di dalam agama. Orang yang adjust agama Islam ni, seolah-olah para ulama salah menyebut, dia tak yakin apa yang Nabi bawa. Nabi bawa tak okey lagi, tak sempurna lagi, tak lengkap lagi, kerana perlu kepada tokok tambah ataupun tambahan daripada amalan yang telah ada di zaman Nabi. Dia akan adjust. Okey, terus. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن أبي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. Okey. Imam Bukhari dengan sanadnya, dia kata bahawa Husain bin Ali telah beritahu kepada Ali bin Husain bahawasanya Ali bin Abi Talib memberitahu kepadanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumahnya dan juga Fatimah. Fatimah tu siapa? Bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benta di situ kenapa bagi atas? Yusuf. Tak jumpa lagi kan? Tak belajar lagi. Dia badan. Fatimah tu siapa? Fatimah itu anak perempuan Nabi SAW. Fatimah kata Rasulullah, apa dia? Ali bin Abi Talib bagi tahu kan? Maknanya suami kepada Fatimah lah. Rasulullah datang rumah dia ni, ketuk pintu pada suatu malam. Lalu Rasulullah tanya, "Ala tusalliyani?" Kamu tak sembahyang malam ke? Kamu berdua orang ni. Kalau tusalli seorang, tusalliyani dua orang. Ala tusalliyani, ada kamu berdua ni tak bangun malam ke? Di sini nak menunjukkan tak apa Rasulullah pergi rumah menantu gerak bangun malam. Ini di antara istinbat ataupun pengajaran hukum daripada hadis ini. Tak apa pergi rumah anak menantu ni gerak bangun sembahyang malam. Kita tengok ini sembahyang malam. Kalau anak menantu kita balik di rumah sembahyang 5 waktu, lagi-lagilah kena suruh. Tak apa, dia dah dewasa, dah kahwin apa, tu tanggungjawab dia lah. Mana boleh duduk lagu tu. Kalau dia balik duduk di rumah kita, tanggungjawab kita. Walaupun dia dah kahwin. Kalau sembahyang sunat pun Rasul lagi gerak. Kalau sembahyang wajib, apa maksud? Mafhum mukhalafahnya. Kalau sembahyang sunat pun pergi gerak, bangun. Kamu tak sembahyang malam kan?
Kalau sembahyang wajib lagi kena suruh. Okey, dia lalu faqultu ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah. Sayyidina Ali kata, wahai Rasulullah, anfusuna biyadillah. Diri kami di tangan Allah. Ha? Diri kami di tangan Allah. Kalau Allah Ta'ala gerak kami, kami bangun. Kalau Allah Ta'ala tak gerak kami, dia tahan kami, maka kami tak boleh jaga. Ha. Dia kata anfusuna biyadillah fa idza syaa an yab'athana. Kalau Allah Taala berkehendaki, dia membangunkan kami. Dia gerak kami lah, dia bangkitkan kami. An yab'athana fa ba'athana. Kalau dia Allah Taala nak, Allah Taala bangunkan kami. Kalau tidak, tak. Kami ni maknanya dipegang oleh Allah Taala. Sayyidina Ali kata kepada Rasulullah macam tu. Rasulullah pun tak cakap banyak, fansarafa. Rasulullah pun beredar. Dah menantu dia kata macam tu, dia pun beredar. Fasarafa. Lalu dia kata di sini, haina qultu, ketika aku kata lagu tu, aku kata diri kami dipegang oleh Allah Taala, Rasulullah pun beredar, malah nak cakap banyak. Orang gerak dia bangun, dia cakap banyak pula kan. Dia kata macam bayar buruk lah. Macam bayar buruk. So pun pergi beredar. Faqultu dzalika walam yarja ilayya syai'an. Dia tak kata apa-apa pun kepada aku. Sayyidina Ali sebab apa kata lagu tu, tuan-tuan? Apa yang disebut oleh Sayyidina Ali itu betul, bukan dia buruk. Nampak macam dia buruk. Sebab dalam surah Zumar ayat 42, yang Sayyidina Ali kata kami tak bangun ni sebab Allah Ta'ala pegang diri kami. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan membangunkan kami. Kalau Allah Ta'ala tak nak, dia tak membangunkan kami. Ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah Ta'ala mematikan diri manusia ketika dia mati. Maknanya mati itu sebab Allah Ta'ala mematikan. Wallati lam tamut fi manamiha. Adapun orang yang tak mati pada waktu malam. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dan Allah Ta'ala tahan, pegang, tarik nyawa orang yang telah ditetapkan mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ada di kalangan manusia tidur. Orang kata tidur dengan ayat-ayat itu. Tidur terus. Allah Ta'ala pegang nyawa dia. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Yang mana Allah Ta'ala pegang dia punya nyawa. Nafs. Mu'annas lah. Nafs. Dia mu'annas 'alaiha maut. Atasnya kematian diri manusia itu. Dan yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Bila ada Allah Ta'ala nak memanjangkan umur seseorang, Allah Ta'ala nyawa, roh manusia yang dipegang tu dia lepas balik, masuk dalam tubuh badan masing-masing, hiduplah beberapa masa, sehingga waktu yang telah ditetapkan, baru dia mati. Besok tidur pula lah pegang lagi nyawa. Malam ni kita nak tidur kan? Ada tak nak tidur malam ni? Allah Ta'ala akan pegang nyawa kita. Roh kita Allah Ta'ala akan pegang. Jadi dalam ayat ni kata kalau ada di kalangan manusia, Allah Ta'ala pegang nyawa dia waktu tidur, terus mati dalam tidur. Ada orang yang Allah Ta'ala nak panjangkan umur dia lagi, masa lepas dia nak bangun, masa dia nak bangun tu Allah Ta'ala lepas balik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sentiasa berfikir. Sebab apa kita terjemah sentiasa berfikir? Sebab apa kita terjemah macam tu? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi kaum yang sentiasa berfikir. Siapa baca kitab? Sebab fi'il mudhari'. Sentiasa kena fikir. Bukan fikir sekali, besok tak fikir dah. Sentiasa kena fikir. Sebab tu kita hafal Quran, kita kena faham terjemah. Kena faham terjemah ikut usulub bahasa yang betul. Jadi bila kita tahu keadaan ini, sebab tu kita bila nak tidur, disunatkan kita ambil sembahyang. Lepas tu kita duduk tempat tidur kita kan. Nabi ajar baca doa apa? Nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Selain daripada tu doa apa yang Nabi ajar dalam Sahih Bukhari? Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'tu suhri ilaik. Raghbatan wa rahbatan la malja'a minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal.
Fa in mutta 'alal fitrah. Siapa-siapa yang nak tidur, Nabi kata ambil semayang, dia duduk tempat tidur, dia baca doa ini. Doa ini doa penyerahan diri kepada Allah. Serah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa berserah? Kita tak boleh nak buat apa dah. Macam ayat tadi. Allah Ta'ala boleh mematikan kita dalam tidur. Kalau kamu mati pada malam tu, Nabi kata mati di atas fitrah. Mati sebagaimana bayi yang dilahirkan, maka dosa dia diampun oleh Allah. Kalau kita baca doa ni. Itu satu makna. Satu makna fitrah ini apa makna? Apa makna fitrah? Yang termasuk di dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia lahir di dalam keadaan fitrah. Di sini ulama sebut fitrah ni maknanya sifat semula jadi. Maksud sifat semula jadi di sini, lahir-lahir sahaja manusia nak kepada agama fitrah, agama Islam. Hati dia, pegangan dia mempercayai Allah Ta'ala yang Esa. Dia tak percaya pada agama-agama lain. Itulah bayi-bayi yang dilahirkan, itu hati mereka. Itu pegangan mereka, itu i'tiqad mereka, itu akidah mereka. Dilahirkan dalam keadaan, sebahagian ulama menterjemahkan suci, tidak ada dosa. Sebahagian yang lain tak kata macam tu. Yang tu pun betul. Bayi-bayi yang dilahirkan ini suci, tidak berdosa. Yang tu betul. Tetapi ada pandangan ulama menyebut bahawa fitrah yang dimasukkan di sini, dia nak kepada fitrah semula jadi manusia semenjak Nabi Adam AS bila lahir sahaja di atas muka bumi, nak kepada agama Allah. Mempercayai Allah sebagai Tuhan. Tidak mempercayai selain daripada Allah Tuhan. Dia ada disokong dengan bukti-bukti yang lain. Hakikatnya manusia ini sebelum lahir memang mengiktiraf Allah Ta'ala Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala tanya roh semua manusia. Sebelum roh itu ditiup di dalam tubuh ataupun jasad masing-masing. Adakah aku Tuhan kamu? Bala syahidna. Bahkan ya, kami menyaksikan kamu Tuhan kami. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tak sebut manusia mengungkapkan perkataan na'am ataupun tayyib, tak. Bala. Dengan tegas sebut bala. Bahkan kami menyaksikan bahawa kamu Tuhan kami. Bila itu di alam roh, dan itulah pendirian, itulah akidah, itulah pegangan semua manusia, tiba-tiba bila ditiupkan roh itu masuk kepada jasad masing-masing, kan masuk roh tu masuk dalam kitab hadis 40 tu kan, masuk nyawa baru hidup, mula dijadikan jasad, lepas tu masuk nyawa. Tangan malaikat tanya, dia ni umur dia berapa? Sebelum tu sebelum tu lagi ada dia nak bagi lelaki ke perempuan masa dalam kandungan tu kan. Dia ni nasib dia syurga ke neraka ke? Umur dia panjang mana? Jadi ringkas cerita daripada perbahasan tadi, memang semua manusia ni nak kepada agama fitrah, agama yang pertama, agama semula jadi, agama para nabi, iaitu agama Islam. Lalu roh ni masuk dalam tubuh badan. Lalu apabila ringkas potong daripada cerita-cerita yang panjang itu, masuk dalam tubuh badan manusia, lahir seorang bayi. Bayi itu pun kullu mauludin yuladu ala fitrah juga. Nak kepada fitrah agama Islam. Agama yang suci. Agama yang mengiktikadkan, yang mempercayai Allah sebagai Tuhan. Tetapi yang bayi-bayi manusia jadi dewasa, fa'abawahu. Dua ibu bapanya. Yuhawwidanihi. Yang memajusi akannya. Wa yunassiranihi, yang menasranikan akannya. Wa yunassiranihi, yang menasranikan akannya. Wa yumajjisanihi, yang membajusikan anak itu. Ibu bapa. Sebab tu didik kena ikut Islam. Kalau kita didik dah okey dah, tiba-tiba nak jadi tak jadi juga, nak buat macam mana? Selain daripada kita berdoa pada Allah Ta'ala kan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa setiap malam. Setiap semayang, setiap malam, pagi petang doa supaya anak-anak kita ni, zuriat keturunan kita jadi soleh dan solehah. Lepas tu pula bagi didikan pula tak padan dengan doa. Lepas tu serahlah kepada Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi peranan ibu bapa sangat penting. Sebelum nak hantar sekolah, anak tu kena jelas dulu, kena faham dulu. Didikan yang pertama yang paling betul. Didikan yang pertama tu paling berkesan.
Yang paling diutamakan hantar sekolah ni nak tambah ilmu je. Nak bab akhlak, bab sopan, bab adab ni maknanya di rumah dulu. Sebab tu kalau ada rumah tu tak jelas, tak clear lagi, tak selesai lagi, hantar ke sekolah agama pun jadi masalah. Jenuh ha? Bila tak apa nak jadi, marah kat guru, marah kat sekolah. Kenapa anak ni duduk sekolah tahfiz tak jadi-jadi? Oh, kita baru bela 2-3 bulan. Kita baru bela anak dia 2-3 bulan. Dia duk petikai dah. Hak dia bela daripada kecil tu, di tangan dia. Macam mana? Ni pelajar-pelajar tahfiz ni. Selain daripada didikan keluarga, sekolah, kena berubah sendiri. Pelajar tahfiz ni kena berubah perangai. Jangan buat masalah. Ada buat masalah tak? Ada isyak okok tak? Isyak okok kita buang. Mencuri kita buang. Budi kita buang. Sebab masalah. Kita tak nak bela orang yang bermasalah. Sebab kerja kita banyak. Kerja kita banyak. Tapi duk kira nak selesai masalah-masalah pelajar lagi susah. Jadi kita tak boleh nak melangkah asyik duk cerita benda-benda yang kecil-kecil nak kena selesai masalah disiplin pelajar. Kita nak cerita benda-benda besar tak dapat. Nak bergerak lebih laju tak boleh. Sebab tu kita letak syarat ni. Buat masalah kita buang. Kalau nak merasa kena buang, buat masalah. Walaupun dah awal-awal dah kita beritahu syarat nak masuk kan. Dengan ada masalah disiplin, kita tak terima. Kalau ada masalah juga, kita buang. Jadi pelajar-pelajar sendiri kena berusaha untuk jadi baik. Di samping didikan keluarga dan juga sekolah, kena berusaha. Okey, tadi kita sebut apa dia? Maknanya dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Jadi apa kaitan dengan Sayyidina Ali ni? Sayyidina Ali ni kata, nyawa kami dipegang oleh Allah Ta'ala, sebab tu malam ni tak terjaga. Dan para ulama di dalam mensyarahkan hadis ini, boleh kita orang panggil orang Kelantan panggil bekok. Bekok ni apa dia? Macam kita berhujah dengan mendalilkan ayat-ayat Quran, tak apa. Bukan kata loya buruk. Kita mencari bukti, mencari dalil, mencari hujah. Sebab memang betul pun dari sudut hakikatnya bahawa nyawa manusia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summa sami'tuhu wa huwa muallin. Sayyidina Ali kata, aku dengar dalam keadaan Rasulullah dah beredar, berpaling daripada kami, yadribu fakhidahu. Dia pukul paha dia. Macam apa lah yang buruk dia mana ni? Maknanya tak salah lah. Bila macam kecewa kan? Macam kecewa. Kecewa dengan Sayyidina Ali orang gerak malam, pandai pula dia berjawab. Dia berjawab dengan Rasulullah. Orang gerak dia semangat malam. Rasulullah tepuk kan? Macam-macam kecewa. Itu biasalah maknanya dipanggil karinah, asam garam di dalam kehidupan berumah tangga. Kadang-kadang ada sedih dengan menantu, kadang-kadang dengan anak sendiri. Macam Rasulullah dia. Orang gerak malam, dia pandai pula macam yang buruk kan. Rasulullah kata apa macam ni. Macam Rasulullah ni sedikit sedih lah. Sedikit sedih. Tetapi tuan-tuan, kalau sekiranya Rasulullah gerak tu, bukan Sayyidina Ali, digerak Umar ke, macam tu, Abu Bakar ke, ataupun Osman kan, tindakan yang sama sebagai mana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar kata, ini nyawa kami ni Allah Ta'ala pegang, sebab tu kami tak bangun malam. Ataupun Sayyidina Umar buat macam tu, ataupun sahabat-sahabat yang lain, apa yang akan berlaku? Tuan-tuan tahu tak? Sebab tu kena mengaji hadis. Syiah kan kata, tengok kurang ajarnya Abu Bakar ni, Sayyidina Ali dengan Rasulullah dia buat dia buruk. Kan peristiwa-peristiwa yang lain pun sama. Tang Sayyidina Ali dia senyap lah sebab menantu Nabi. Sebab dia sokong Sayyidina Ali. Ini perangai buat Syiah. Sebenarnya krisis, perbezaan pendapat daripada kalangan sahabat itu biasa. Antara hubungan masa Islam nak sempurna. Quran tak turun 30 juzuk lagi. Islam tak sempurna lagi. Dalam pendekatan dakwah kepada para sahabat, mestilah dia ada kelemahan-kelemahan. Ada maknanya tindakan reaksi daripada sahabat. Begini-begini. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Ayat tak silapnya 33 surah Al-Ahzab.
Tuan-tuan jumpa ayat tu. Nanti ya, kita bagi tahu. Surah Al-Ahzab. Bukan ayat 33 ya. Ayat berapa ni? Ayat 53. Bukan 33. Ayat 53. Ayat ni dia ada satu kisah tuan-tuan. Sebelum kita baca ayat ni, ada satu kisah ataupun dipanggil apa? Sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Bila Nabi berkahwin, baru kahwin, Nabi kan kahwin beberapa orang isteri. Bila dia kahwin dengan isteri baru, lalu sahabat pun pergilah ziarah rumah dia. Biasanya bila orang kahwin yang buat apa? Walimah kan? Nabi kata apa? Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Nak istiharkan bahawa seseorang telah berkahwin. Sahabat pun pergi rumah. Bila pergi rumah, duduklah rumah Nabi lama, duk tunggu-tunggu makanan. Nabi tak buat keluar makanan lagi ke? Lepas tunggu. Nabi pun naik segan lah. Lepas makan tu pula, tak balik-balik lagi. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan masuk rumah Nabi melainkan Nabi bagi izin, jangan terpa masuk. Nabi kan baru kahwin. Mungkin dia nak bersua dengan isteri dia. Sahabat masuk rumah. Melainkan dia bagi izin, Allah Ta'ala kata. Jangan tak bagi izin tu terpa masuk dalam rumah. Ila ta'amin ghaira nazirin. Kepada makanan yang jangan duk tunggu-tunggu Nabi hidang tak hidang. Nabi tahulah meraihkan tetamu. Kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah kan. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan tetamu. Nabi mengerti ni sahabat duk tunggu bila ni nak buat keluar makanan ni. Tak sabar-sabar. Walakin idza du'itum fadkhulu. Bila Nabi panggil masuklah, Nabi suruh panggil. Wa idza ta'imtum fantashiru. Bila dah makan belah lah, Nabi baru kahwin. Dia nak bermesra. Kamu duk tunggu, Nabi pun jadi segan. Wala musta'nisina lil hadis. Jangan mula dengan percakapan. Adab depan dengan Nabi. Biar Nabi bercakap dulu. Inna zalikum kana yu'zin Nabi. Yang demikian itu menyakiti Nabi. Pegang ayat tu. Ada benda lain kita nak beritahu. Yang demikian itu menyakiti Nabi. Tak masuk, tak suruh masuk. Masuk. Tak sabar-sabar nak dihidangkan makanan. Selepas makan, duk tunggu-tunggu lagi tak balik-balik. Ya demikian itu menyakiti Nabi, fayastahyi minkum. Dan dia jadi malu kepada kamu. Wallahu la yastahyi minal haq. Dan Allah Ta'ala tidak malu daripada kebenaran. Okey, saya nak berhenti situ. Kalau saya baca yang bawah ni, lagi panjang huraiannya. Tuan-tuan tengok pula muka surat 58. 58. Tengok muka surat sebelah 58. Jumpa. 58 surah Al-Ahzab. Tadi dia kata apa? Zalikum kana yu'zin Nabi. Demikian itu kamu menyakiti Nabi. Okey, dia tengok muka surat 58 pula. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Ayat 57 atas tu. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, melaknat akan mereka oleh Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina, dan Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka azab yang hina. Tengok, siapa-siapa yang menyakiti Nabi, dia dilaknat oleh Allah dunia akhirat dan disediakan azab yang hina dalam neraka. Jadi puak-puak Syiah ni dia senarai lah nama sahabat-sahabat yang masuk dalam rumah Nabi tu. Seorang masuk rumah Nabi ni, yang Nabi tak jemput masuk, dah makan tak nak keluar lagi. Lepas tu Nabi tak mula cakap, dia senarai nama seorang-seorang. Puak ni ahli sahabat ni masuk neraka.
Sebab Quran kata, bukan kami kata. Quran kata, bukan Syiah kata. Ini ayat Quran, bukan hadis dalam kitab Syiah. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Syiah tanya lagu tu. Quran ni Quran sunnah kan? Bukan Quran kami. Sahabat-sahabat ni confirm masuk neraka. Sahabat-sahabat itulah yang terlibat dalam kes ni. Macam mana kita nak jawab, tuan-tuan? Nak jawab lagu mana? Tak boleh jawab masuk Syiah. Ha? Dah tak boleh jawab. Syiah lah betul. Sebab Syiah berdalilkan dengan Quran. Dah tak boleh jawab masuk Syiah. Ha? Sebab itu, ada pihak-pihak tertentu dan ada tok-tok guru ni dia tak lawan Syiah. Sebab dia tak reti nak lawan Syiah. Dia duk lawan Wahabi-Wahabi je. Tak habis-habis Wahabi. Siang malam pagi petang Wahabi. Sebab Syiah dia tak sentuh dalam kuliah. Syiah pun dia tak kenal. Dia nak lawan pun dia tak reti. Sebab Syiah guna ayat Quran. Dia Quran pun dia tak faham. Sebab tu bahaya. Sebab tu mana orang lawan Syiah sekarang ni. Lepas tu pakai masuk Syiah. Kadang-kadang Sunni ni hak duk masuk Syiah kes-kes hujah macam ni kan. Kes-kes hujah macam ni dia masuk Syiah sebab dia tak boleh jawab. Sebab masa dia belajar di sekolah agama, belajar sekolah tahfiz, belajar sekolah pondok, tak pernah diajar lawan Syiah. Baca ayat Quran tu terjemah je, tak hurai. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Tak boleh jawab, kena masuk Syiah. Sebab Syiah ada jawapan. Nak jawab macam mana ni? Agak-agak lepas nak jawab kalau saya tak beritahu. Ha? Padan dengan satu ayat, dua ayat ni orang masuk Syiah. Dulu yang masuk Syiah ni sekitar tahun 80-an, bukan kata orang jahil, termasuk ustaz yang berfahaman Syiah. Tok-tok guru yang boleh iktiraf Syiah. Orang alim, saya tak nak sebut. Di Perak ni pun ada beberapa orang yang terpengaruh dengan Syiah. Kalau yang di Semanggur itu saya sebut 10 orang kena buang. Dia duduk dalam satu parti kena pecat. Ada beberapa orang untuk guru di Perak ni cenderung Syiah. Rupanya bila saya belajar di Pakistan, belajar pada Syiah, patut pun masuk sebab dia tak kerti. Dia tak pernah belajar universiti. Dia di pondok tak pernah belajar tentang Syiah. Dia pergi luar negara tak pernah belajar tentang Syiah. Dia nak jawab macam mana? Akhirnya Syiah tu betul je lah. Lepas tu Syiah, beberapa orang di Malaysia secara umum khususnya di Perak ni, bila ada seorang ahli parlimen, dia menang satu pilihan raya di satu kawasan, dibawa syekh-syekh, dibawa tok-tok guru ni pergi melawat Iran. Sampai di Iran, ulama-ulama Syiah tunjuklah Quran. Quran 30 juzuk macam kita ada ni, tak mana yang kata kami ubah Quran? Tak mana yang kata kami ubah Quran? Mana hak Quran di Malaysia dengan Quran di Iran tu lain ke? Lain ke sama? Sama lah kata. Oh, orang Malaysia ni tipu. Orang Malaysia hadut tentang Syiah ni tak betul. Tu yang balik sokong Syiah, kena bawa apa hujah ya. Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau tak boleh jawab, tak boleh selesai malam ni. Macam mana Syekh? Garu kes tak kata. Orang Kelantan kata garu kes tak kata. Orang garu kepala ni kes kata gatal. Tak gatal pun garu. Macam mana nak jawab? Kan saya nak tutup minggu depan saya jawab. Kalau saya tutup dengan ayat ni, lagi semua orang masuk Syiah. Buka lah ayat Quran, tengok balik. Surah Furqan. Surah Furqan ayat 68. Kalau dia hujah ayat tu, kita pun ahli sunnah ni memang ada dalil daripada Quran hadis. Sebab tu kita pegang ahli sunnah. Ahli sunnah ni hebat. Tanya kat mana pun, loya buruk kat mana pun dia ada dalil daripada Quran hadis. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tak menyeru berserta dengan Allah Ta'ala itu Tuhan yang lain. Wala yaqtulunna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun, dan mereka tidak membunuh
Diri-diri yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan kebenaran dan mereka tidak melainkan dengan hak. Dia tak bunuh orang melainkan dengan kebenaran. Maksudnya bunuh orang kalau bukan kebenaran tak boleh. Kalau dengan cara yang benar boleh. Bila boleh bunuh orang dengan cara yang benar? Dalam peperangan. Ataupun seseorang yang dilantik oleh pemerintah pancung orang. Dibunuh tu tak salah. Sebab bil haq, dengan kebenaran. Wala yaznun. Dan dia tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan demikian dia dikenakan, dilontarkan kepadanya akan dosa. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab bagi orang yang buat kesalahan-kesalahan di atas tadi, bunuh orang, berzina tadi kan. Dia dilipat gandakan azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalam keadaan hina. Sebab apa kekal? Sebab tadi syirik. Kalau tak syirik, dia buat dosa, dia ada peluang untuk keluar daripada neraka. Okey, tengok ayat tu. Illa man taba wa amana wa amila salihah, melainkan orang yang bertaubat dan beriman, melakukan amalan-amalan yang baik. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah Ta'ala menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini sifat sahabat. Kalau dia buat salah, dia bertaubat. Dia tak kekalkan kesalahan. Nampak? Sahabat bila melakukan kesalahan, Allah Ta'ala tegur dia bertaubat, dia insaf. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak? Yang kedua, Quran tak disempurnakan lagi. Sahabat daripada jahiliah, bila dia masuk Islam, sudah tentu ada kesilapan-kesilapan yang tertentu. Macam mula-mula masuk Islam mereka meratap kan. Mereka meratap, lalu batu pergi ziarah kubur di dalam keadaan meratap, pukul badan menjerit. Datangnya hadis Nabi, tak boleh pergi ke ziarah kubur. Selepas selesai masalah tu, mereka dah tak meratap, tak menjerit pergi ke kubur. Lalu Nabi benarkan pergi ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelum ini aku larang kamu ziarah kubur. Sebab meratap, menjerit, tak boleh sabar, tak boleh tahan. Tak boleh tahan kesedihan. Lepas pada ni Rasulullah kata fazaruha, pergilah ziarah kubur. Kerana dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kamu ke alam akhirat. Maknanya sahabat ini tuan-tuan, kalau dia buat salah, dia bertaubat. Sebab Islam baru duk turun, tak sempurna lagi. Memang dah tentulah ada kesilapan-kesilapan. Sama ada daripada keluarga Nabi ataupun sahabat-sahabat. Sebab tu kita kena faham tafsir. Ayat yang lain pun Allah Ta'ala sebut kan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha semua para sahabat ini. Jadi janganlah Syiah buat loya buruk, nak tunjuk handai. Dia boleh loya buruk, tetapi kalau kita tak faham, dapat kat dia lah. Sebab tu saya sebut tadi, mana dia di masjid orang tentang Syiah. Sebab dia tak faham Syiah, dia tak mengaji Syiah. Saya nak cerita bukti ya. Hadis yang lebih ada dua lagi kita sambung minggu depan. Saya ceramah satu surau. Surau ni boleh saya sebut. Surau Muhibbah Sungai Siput. Ada seorang Tok Guru tu memang dia sangat cenderung kepada Syiah. Daripada saya tahun 80-an sampai dah beberapa tahun kebelakangan ini, sehingga dia letakkan nama cucu dia pun Khumaini. Dia letak nama cucu dia pun Khumaini. Saya dah dapat maklumat. Saya mengajar Ayatul Ahkam di surau tu. Tengah-tengah saya ceramah, tengok kereta dia slot yang kedua. Dia datang. Saya mengajar Ayatul Ahkam. Tengok dia datang, tu saya terus tukar channel, saya hentam Syiah. Hentam depan dia. Cuma saya tak sebut nama dia je. Ada Tok Guru saya kata, cenderung kepada Syiah, gini, sokong Khumaini. Saya baru sebutlah kitab Khumaini yang sesat tu kan. Kashful Asrar, Al-Hukumatul Islamiyah. Lepas tu saya sebut satu risalah yang ditulis oleh Sa'id Hawa. Al-Khumainiyatu syuzuzum fil aqidah wa syuzuzum fil mawaqif. Sa'id Hawa tulis tahun 86. Khumaini ini pelik di dalam pegangan akidah, pelik di dalam pendirian. Dalam buku itu dia mengkafirkan Khumaini. So, sebut habis. Taibai rapat-rapat Syiah pada hari itu, pas makan saya makan sekali dengan dia.
Lepas makan sekali dia, saya nak balon lagi lah. Saya sebut Syiah ni memang tak boleh lah. Sebab saya duduk Pakistan, memang Syiah ni duduk bunuh orang Sunni. Salah seorang daripada 2 orang guru saya, Habibullah Mukhtar, Maulana Mufti Habibullah Mukhtar dan Mufti Sami' dua, dan berserta dengan driver dia, Syiah tembak, waktu dia bakar van, 3-3 hangus. 3-3 tok guru, 2 orang tok guru saya ni, satu dengan driver dia mati. Syiah cukup kejam tuan-tuan. Jadi tak boleh tengok orang cenderung Syiah ni, saya panas. Dia taibai rapat, lepas pada tu saya nak tengok kok dia lawan balik. Oh, dia kata gitu ya Syiah ya. Saya pun tak tahu banyak, dia kata. Oh, dulu orang ikut cara sokongan sebab politik dia. Oh, sebab tu dia sebut dalam slogan dia kan, Daulah Islamiyah, la Gharbiyah wa la Syarqiyah. Daulah Islamiyah saja Syiah ni, Khomeini. Tidak timur, tidak barat. Jadi, seluruh gerakan Islam seluruh dunia semua sokong Syiah, dan ramai mereka pergi ke Iran. Balik pada Iran, semua sokong Syiah. Termasuklah sebahagian orang alim dalam negara kita yang saya boleh sebut nama dia. Cuma tak nak sebut sebab live ni. Dekat orang saman pula kan. Beberapa orang tu masih lagi ada yang masih cenderung Syiah lagi. Hak jumpa dengan saya dah debat lah. Memang alhamdulillah dia pun dah tak cenderung pada Syiah dan nampak Syiah tu sesat. Jadi dia kadang-kadang jumpa ayat-ayat macam ni menjadi hujah mereka untuk lawan Sunni. Jadi kita ni tuan-tuan, belajar kena faham. Dia kena tahu cara hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak musuh. Di antara musuh kita adalah Syiah. Bila Saddam Hussein dibunuh oleh tentera mereka, apa jadi ulama-ulama Sunni? Dia bunuh, dia tangkap, dipenjarakan di Iraq. Saddam Hussein rupanya, masa dia ada dulu dia tekan Syiah, dia anti Syiah. Tapi Saddam Hussein pada masa itu, gerakan Islam lawan dia, tak sokong dia, orang sokong Iran, sokong Khomeini. Sebab Khomeini menegakkan sebuah negara Islam. Negara Islam apa? Negara Syiah. Kalau saya hurai Syiah pada malam ni, memang sampai pukul 12 tak habis. Syiah ni cukup bahaya tuan-tuan. Tetapi orang tak lawan Syiah dalam negara kita sebab tak faham. Sebab dia tak mengaji. Tok Guru menghalakan hujah mereka, ilmu mereka untuk lawan orang sunnah ataupun golongan salafi yang dianggap sebagai wahabi, yang dianggap sebagai sesat. Sebab tu dia duduk lawan yang tu, dia tak tahu. Sedangkan apa yang dipegang oleh golongan salafi ini, mereka pegang kepada salaf. Akidah salaf. Tak ada kaitan dengan wahabi. Dan kita dah terang banyak kali, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut dia masih bermazhab Hambali di sudut fiqh. Akidah mereka adalah akidah salaf. Tapi mereka ni diserang di Masjid Surau. Rata-rata dalam ceramah, buat forum, seminar, diskusi, semua bantai golongan Wahabi. Syiah ni tak bantai sebab apa? Sebab dia jahil tentang Syiah. Dia anggap Syiah ni baik. Kadang-kadang dia faham juga Syiah, tapi dia kata Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Itu pun pening juga. Jadi sekadar tu untuk malam ini.